akaun yuran, akaun penerimaan dan pembayaran, akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar, akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan, penyata mengira dana terkumpul dan penyata kedudukan kewangan. Minggu lepas kita sudah selesai akaun yuran, dah selesai settle. Jadi hari ini kita akan cuba try our best untuk buat akaun penerimaan pembayaran, akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar dan akaun perdagangan. We will try to do 4 perkara hari ini sebab ini semua awak ada pengetahuannya. Akaun penerimaan dan pembayaran adalah akaun tunai dan akaun bank. Okay, jadi hari ini kita akan cuba lihat akaun penerimaan dan pembayaran. Okey pelajar. Akaun penerimaan dan pembayaran merekodkan urus niaga tunai dan bank sahaja ya. Dia akan debit penerimaan secara tunai, kredit pembayaran secara tunai. So kalau ini akaun penerimaan pembayaran awak, debit awak akan debitkan penerimaan, duit masuk. Kredit awak akan rekod semua pembayaran. Duit masuk, debit. Duit keluar, kredit. Okey, kalau awak buat dalam bentuk penyata, awak akan mula dengan baki BB tambah penerimaan tolak pembayaran, awak akan dapat baki HP. So boleh buat dalam bentuk penyata atau dalam bentuk T ya. Bentuk T, debit duit masuk, kredit duit keluar. Baik, duit masuk penerimaan. Contoh-contoh penerimaan untuk Kelab Persatuan adalah kita akan terima duit daripada kutipan derma, daripada yuran ahli, daripada yuran pendaftaran atau yuran masuk, daripada yuran pertandingan, sewa gelanggang, ahli sewa gelanggang tenis ke, gelanggang badminton ke ya, daripada jualan tunai atau daripada sewa loker dan laci. Ni kalau kita ada loker-loker di kelab kita, ahli-ahli kelab datang sewa loker untuk simpan baju dan sebagainya. Ini menunjukkan duit masuklah penerimaan kita. Pembayaran. Duit dalam kelab digunakan untuk pembayaran-pembayaran seperti kadar bayaran, honorarium. Honorarium ialah allowance kehormat ya. Diberi kepada VIP yang datang ke kelab kita untuk merasmikan majlis ke, untuk memberi ceramah ke, kita beri mereka wang sagu hati ke, kita beli hadiah ke, itu honorarium ya. Duit tunai juga boleh digunakan untuk belian barang secara tunai, beli surat khabar dan majalah, beli perabot, alatan pejabat, hadiah pertandingan, kursus, motivasi, beli insurans untuk kelab. Ini pembayaran. Penerimaan, pembayaran. Kerja awak senang saja. Tapi ingat, penerimaan pembayaran yang awak buat itu mestilah merekodkan urus niaga tunai dan bank saja. Duit yang awak terima secara tunai atau duit yang awak terima dengan cek. Dan pembayaran. Jika awak dalam bentuk T, awak akan debitkan semua penerimaan, kreditkan semua pembayaran. Jika awak dalam bentuk penyata, awak akan mula dengan baki BB, tambah semua penerimaan, tolak semua pembayaran, awak akan dapat baki HP. Faham pelajar? Boleh bezakan item penerimaan dan item pembayaran. Okey, kita cuba latihan. Senang. Duit masuk, duit keluar saja pelajar. Okey. Berikut adalah maklumat Kelab Pelancongan Pulau Pinang bagi tahun berakhir 31 Disember 2019. Awak diberi senarai item. Apa yang awak perlu buat? Awak kena buat akaun penerimaan dan pembayaran seperti yang soalan suruh lah. Akaun penerimaan dan pembayaran bagi tahun berakhir
Okey. Jadi daripada senarai ini awak kena kenal pasti yang mana duit masuk, yang mana duit keluar. Contoh yang pertama ada baki tunai, ada baki bank. So awak hanya boleh tulis sekali saja baki BB. Jadi tambah sajalah baki tunai dan baki bank kita tambah jadi 33,000. Sebab akaun penerimaan dan pembayaran diwakili oleh tunai dan bank. Jadi kalau dia bagi baki tunai, baki bank, tambah dua-dua jadi baki BB. Okey, kita tak akan tulis tarikh di tepi sini ya. Sebab tarikh kita sudah tulis di atas. Maka tiada tarikh di tepi. So now you identify yang mana penerimaan, yang mana pembayaran. Contoh, yuran ahli. Yuran tentulah duit masuk. Kalau duit masuk awak letak sebelah debit. Kalau duit keluar letak sebelah kredit. Contoh duit keluar yang saya boleh nampak ialah kadar bayaran. Kita kena bayar. Macam tu saja pelajar. Ambil satu-satu item ni, tentukan debit atau kredit. Akhir sekali, cari baki HP. Habis tu saja akaun penerimaan dan pembayaran boleh belajar dalam sekelip mata. Alright, saya tinggalkan pada awak. Salin soalan dan jawab. Tiap-tiap akaun kena tahu buka ya. Sudah? Siapa nak share baki akhir dengan berani? Tentukan saja yang mana duit masuk, yang mana duit keluar. Tentukan. Ini duit masuk, ni duit masuk macam tu.
Tentukan duit keluar. Yang lain cuba. Salah tak apa. Boleh cancel saja nanti. Kalau tersilap letak debit kredit boleh cancel saja. Yang penting cuba. Takkanlah daripada 10-20 perkara ni awak salah semua kot. Mungkin salah 1-2 saja kan. It's okay to try. Berapa baki HB? Tak ada jawapan. Boleh kenal pasti tak yang mana penerimaan, yang mana pembayaran? Okey, kita cuba. Honorarium. Honorarium ialah belanja ya. Kita kena bayar. Sewa kelab. Sewa kelab. Awak kalau sudah sewakan kelab awak kepada orang, awak nak duduk di mana? Jadi sewa kelab mestilah belanja awak. Gaji pengurus kelab. Belanja. Belian t-shirt. Belanja. Kursus dan motivasi. Belanja. Surat khabar. Belanja. Belanja majlis. Belanja am. Beli perabot baru. Penyelenggaraan gelanggang badminton. Penerimaan. Jualan t-shirt, kita dapat duit. Sewa loker, kita sewakan loker kepada ahli-ahli, dapat duit. Kutipan majlis, kita dapat duit. Derma daripada NGO. NGO bagi derma kepada kelab kita. Sebab kita kelab pelancongan, dia bagi derma. Sewa gelanggang badminton. Kita ada gelanggang badminton, kita sewakan kepada ahli-ahli kita. Sebab apa saya pasti kita ada gelanggang badminton? Tak bolehkah kita pergi sewa gelanggang badminton? Sebab kita ada penyelenggaraan gelanggang badminton. Bila ada penyelenggaraan gelanggang badminton, bermaksud kita ada gelanggang badminton. Barulah kita akan baiki gelanggang badminton. Jadi sewa gelanggang badminton adalah hasil. Dalam konteks ini, hasil. Sebab kita ada gelanggang badminton. Baik, sekarang dengan mengambil kira penerimaan dan pembayaran itu, cuba. Penerimaan ada di debit. Pembayaran ada di sebelah kredit. Okey, saya nak sekurang-kurangnya seorang beri jawapan, please. Make it fast, pelajar. Saya tak mau buang banyak masa dalam akaun penerimaan dan pembayaran.
Siapa nak beri jawapan? Sudah buat ke belum? Yang sudah buat angkat tangan. Okey, belum. Okey, cuba. Semua cuba. Okey. 42,000. Okay, let us see answer. Kalau saya ada jawapan lah. Kita tengok jawapan. Betul tak betul? No. Jawapan macam tak sama. Ada jawapan lain lah pelajar? Kalau ikut jawapan di sini, 81,700. Ni tengok jawapan. Ya. Adakah anda dapat jawapan yang sama? Yes, sir. 81,700. Okey. Cuba semak jawapan anda. Mungkin ada yang tersilap. Baki akhir seperti dalam jawapan ini adalah 81,700. Ada HB, ada BB. Okey, ini jawapan yang awak sediakan dalam bentuk T, ya, dalam bentuk T. Kalau awak sediakan dalam bentuk penyata, awak akan ambil baki BB tambah penerimaan tolak pembayaran, ya. Awak akan dapat baki 81,700 juga. Yang dapat 81,700 angkat tangan. Okey. Okey, ya, saya tunjukkan dalam bentuk penyata. Tunjukkan saja because tajuk ni kalau keluar, dia keluar dalam 3 markah saja, ya. Okey, this is your bentuk penyata. Tengok bentuk penyata. Awak akan mula dengan baki BB tambah semua penerimaan, tolak semua pembayaran, dapat baki HB. Itu saja pelajar. Saya tak mau buang masa di sini. Saya nak teruskan dengan akaun kawalan penerima. Akaun kawalan belum terima dan belum bayar. So saya assume akaun penerimaan pembayaran betul lah. Sebab dalam SPM markah dia semua penerimaan betul satu markah, semua pembayaran betul satu markah, baki awal dan baki akhir satu markah. Dia 3 markah saja. Okey. Next, kita nak lihat akaun kawalan belum terima dan akaun kawalan belum bayar. Akaun kawalan belum terima dan belum bayar. Walaupun kelab bukan bermotifkan keuntungan, namun kelab masih membuka kedai cenderamata, kantin, restoran dan kafeteria untuk menjaga kebajikan ahli-ahlinya yang menghadiri aktiviti kelab. Maka kelab akan menyediakan akaun kawalan untuk menghitung jualan kredit dan belian kredit dengan menyediakan akaun kawalan.
Selepas menghitung jualan dan belian secara kredit, jumlah jualan dan jumlah belian pula dihitung untuk menentukan untung atau rugi. Baik, sekarang kita tengok contoh akaun kawalan. Akaun kawalan you dah biasa buat lah. Jadi saya berani tunjukkan saja. Cuma awak kena ingat, kelab persatuan dia bukan bermotifkan keuntungan. Tapi dia masih buka lah, dalam kelab tu dia buka lah kedai cenderamata ke, kantin ke, cafeteria ke. So ada ahli kelab yang datang, makan, minum, tak bayar, hutang. Jadi kita kena tahu berapa jualan kredit, berapa belian kredit kan. Jadi kita akan buka akaun kawalan. Awak dah tahu, sangat senang. Akaun kawalan belum terima. Kalau dia belum terima minuman, tulislah minuman. Kalau akaun kawalan belum terima restoran, restoran macam itulah. Okay. Cara dia senang, sebab tu tengok saya cakap pun macam senang sangat bunyi dia kan. Macam sambil lewa je, sebab sangat senang. Terlampau senang. Kalau saya nak buka akaun kawalan belum terima, maka saya cari maklumat yang berkaitan dengan akaun kawalan belum terima sajalah. So, akaun kawalan belum terima awal. Akaun kawalan belum terima akhir. Kemudian dalam akaun penerimaan pembayaran ada akaun belum terima. Ini saja saya akan ambil. Jualan minuman saya tak akan ambil. Ini adalah jualan tunai. Sebab dia penerimaan pembayaran bermaksud tunai atau bank. So jualan tu kita tak boleh ambil. Itu jualan tunai. Yang kita boleh ambil ialah akaun belum terima minuman sahaja. Sebab ini berapa yang ABT bayar. Belian dan akaun belum bayar lagilah tak boleh ambil. Okey, cara nak rekod. Kita mula dengan baki awal macam biasalah ya. Kita mula dengan baki awal. ABT mesti sebelah debit 12,000. Ini baki akhir kita kena rekod last sekali. Kita rekod yang ini dahulu. Dalam akaun penerimaan dan pembayaran dia ada di sebelah debit, maka dia akan jatuh di sini sebelah kredit. Tunai atau bank. Pilihan dia tunai atau bank. Memandangkan jumlah yang banyak, saya tulis bank ya. 32,000. Okey. Kemudian kita rekod baki akhir. Baki akhir akaun kawalan belum terima sebelah kredit. Baki HB. Ini awak sudah pernah buat akaun kawalan, awak tahu buat. Awal, baki awal. Ini baki akhir. Ini nilai yang kita ambil dari penerimaan pembayaran. Lepas tu kita jumlahkan. Kita dapat 66,000. 32 tambah 34, 66,000. Tolak 12,000, kita dapat 54,000. 66,000 tolak 12,000, kita dapat 54,000 ialah jualan secara kredit. Ya, ini yang kita nak cari, berapa jualan secara kredit. So, baki HB mesti ditulis sebagai baki BB. Sudah cari jualan kredit, kita kena cari jumlah jualan. Jumlah jualan ialah kita ambil jualan kredit tambah jualan tunai. Jualan kredit kita 54,000 tambah jualan tunai 16,000. Kita dapat 70,000. Boleh pelajar? Baki awal 12,000. Baki akhir 34,000. Bank 32,000. Tambah tolak 12,000 dapat 54,000. Tambah dengan jualan tunai kita dapat jumlah jualan. Baik, seterusnya apa yang awak kena buat? Awak kena salin dulu akaun kawalan belum terima ni. Lepas tu awak kena buka akaun kawalan belum bayar. Nampak? 3 saja. Kalau akaun kawalan belum terima baki BB dia mula sebelah debit, of course akaun kawalan belum bayar baki dia akan mula sebelah kredit. Yang ini akan jatuh sebelah debit. This will be your bank atau tunai.
Awak kena cari belian kredit, seterusnya kena cari jumlah belian. Boleh ikut Cuba pelajar, salin akaun kawalan belum terima, buka akaun kawalan belum bayar, beritahu saya berapa jumlah belian. Start now. Sir, Ya. nanti boleh tak Sir send recording class last week? Saya But cuba I didn't masuk. Alright, baik. Okay, thank you Sir. Welcome. Saya sedang tunggu anda share jawapannya, jumlah belian berapa. Jumlah belian 37,000. Okay, let us check. Belum terima, okay dah. Okay, kita tengok belum bayar. Okay. 37,000 betul. Awak letak baki BB sebelah kredit, baki BB awal.
baki HB akhir 21,000. This is number 1, this is number 3. Bank ambil 19,000. Cari belian kredit, dah cari belian kredit, tambah dengan belian tunai, dapat jumlah belian. Boleh? Jika boleh, kita nak masuk yang keempat, akaun perdagangan ya. Seperti yang saya janjikan kepada anda, hari ini kita akan belajar akaun penerimaan, pembayaran, akaun kawalan dan juga akaun perdagangan. Okay, before we go with akaun perdagangan, let us try again. Latihan, semua dah okay dah? Okay, sir. Okay, come let's see ya. Kita nak tengok contoh akaun perdagangan. Okey, saya akan tunjukkan akaun perdagangan ya. Bagaimana menyediakan akaun perdagangan saya akan tunjukkan. Tapi sebelum kita boleh buat akaun perdagangan, awak kena buka akaun kawalan dahulu Akaun kawalan belum terima restoran. Buka akaun kawalan dan last kali awak kena cari berapa jumlah jualan. Awak juga kena buka akaun kawalan belum bayar restoran dan cari jumlah belian. Selepas awak dah cari jumlah jualan dan jumlah belian, barulah kita dapat sediakan akaun perdagangan. Jadi maklumat yang tak berkaitan dengan akaun kawalan tinggal tepi ya. Contoh kalau awak nak buka akaun kawalan belum terima, ambillah yang berkaitan dengan akaun kawalan belum terima sahaja. Bila awak nak buka akaun kawalan belum bayar, ambillah maklumat yang berkaitan dengan akaun kawalan belum bayar sahaja. Yang lain tinggalkan. Bukti lain mungkin ada kaitan dengan akaun perdagangan. Alright, cuba jumlah jualan, jumlah belian. Beri jawapan, kita akan belajar akaun perdagangan.
Cari jumlah jualan, cari jumlah belian. Lepas tu kita lihat akaun perdagangan. Cepat sikit. Ha? Okay, let us check jumlah jualan dan jumlah belian. Kita mula dengan akaun kawalan belum terima. Baki BB 7,000. Bank 24,000. Baki HB 18,000. So 42,000. 35,000 jualan. So jumlah jualan 35,000 tambah 9,000 kita dapat 44,000. Akaun belum bayar kita ambil akaun kawalan belum bayar awal. Bank 7,000. Baki HD 11,000. Ya, betul. Jumlah jualan 44,000, jumlah belian 20,000. Tahniah.
Correct. Baik. So kita sudah dapat jawapan. So, saya letak tepi jawapan sebab saya nak buka akaun perdagangan. Saya perlukan jawapan jumlah jualan dan jumlah belian. Okey, sekarang saya nak buka akaun perdagangan. Semua pelajar dah okey ke akaun kawalan? Okay, sir. Okey, baik. Baik, tengok format akaun perdagangan ya. Bagaimana saya buka akaun perdagangan. It's very important, tengok format dia baik-baik. Akaun perdagangan boleh dibuat dalam dua bentuk, bentuk T atau bentuk penyata. Saya tunjukkan bentuk akaun dahulu ya. So kalau bentuk akaun, of course sebelah kredit kita ada jualan. Jualan kita ambillah jumlah jualan. Nah, saya nak beritahu kelab persatuan ni bukan bermotifkan keuntungan. Jadi dia tak adalah menjalankan perniagaan secara besar-besaran sehingga ada pulangan jualan, ada cukai, ada upah atas belian. Jarang ada. Kalau ada, awak tulis. Biasanya tak ada untuk kelab persatuan. Ya. Kita anggap dia buat jualan secara kecilan sahaja. So sebelah debit macam biasa ada inventory awal 2,000. Terus tambah dengan belian. Inventory awal kena tambah dengan belian. Belian ialah jumlah belian. Tambah terus. Format dia tak sama dengan format perdagangan yang biasa. Format akaun perdagangan kelab persatuan tak sama. Cara dia awak kena ambil inventory awal tambah dengan belian, tolak inventory akhir. Ini format kelab persatuan tak sama. Inventory awal tambah belian, tolak inventory akhir. Terus tolak. 22,000 tolak 2,500. Tolak inventory awal, dapatkan jawapan. Sudah dapat jawapan, baru awak akan tambah semua kos-kos yang berkaitan dengan restoran seperti upah restoran, sewa restoran, lesen restoran, apa sahaja yang berkaitan dengan restoran kita. Kalau saya buka akaun perdagangan minuman, saya akan cari semua belanja yang berkaitan dengan minuman. Gaji minuman ke, kadar bayaran minuman ke, apa sahaja. As long it's berkaitan dengan akaun perdagangan yang kita buka. So dalam soalan ni saya buka akaun perdagangan restoran. Maka saya akan cari semua perbelanjaan yang berkaitan dengan restoran dan saya akan tambah selepas tolak inventory akhir. Saya akan tambah upah, sewa, lesen. Semua yang berkaitan dengan restoran. Upah saya 3,000, sewa 2,000, lesen 1,000. Tambah 3,000, tambah 2,000, tambah 1,000. 25,500. Ini adalah kos jualan saya. Sekarang saya ambil jualan 44,000 tolak 25,500, saya dapat 18,500. Yang ini saya akan label sebagai untung sahaja. Takkan kata untung kasar sebab dia kelab. Kalau perniagaan biasa kita sebut untung kasar. Kalau kelab kita sebut untung sahaja atau kita sebut untung restoran. Pilih mana-mana satu, jangan tulis dua-dua. Itu saja akaun perdagangan. Tapi ingat format dia, inventory awal, tambah belian, kena terus tolak inventory akhir. Kemudian baru tambah kos-kos dia yang lain.
Kalau perdagangan biasa, belian, tolak pulangan belian, tambah Audi baru tolak inventory akhir. Itu perniagaan biasa. Kalau club, format tak sama. Inventory awal, tambah belian, tolak inventory akhir, tambahlah semua kos yang berkaitan dengan akaun perdagangan yang awak buka. Salin dahulu, pastikan awak faham. Dan saya akan tunjukkan bagaimana buat dalam bentuk penyata. Saya tak tunjuk pun awak boleh buat sebenarnya bentuk penyata. Sir, Ya, boleh tak explain back from kos jualan tu? Macam mana dapat 18,500 tu? kos jualan dapat tak? Kos jualan Dapat. tambah semua ini dapat kos jualan, betul? Lepas tu Ya. ambil jualan ni, 44,000 ni buat turun kat sini. Ambil 44,000 ni, tolak ni. Tolak. So you dapat untung. Okay, thank you sir. Okey, sekarang kita cuba alihkan bentuk akaun ini ke bentuk penyata. Saya tak perlu ajak sebenarnya, awak tahu kan. Kalau saya alihkan, dia ada 2 kolom, sini pun ada 2 kolom. So tajuk dia akaun perdagangan, restoran, bagi tahun berakhir. Okay, all you have to do ialah you start dengan jualan. Tajuk dia tolak kos jualan. Awak tahu kan bentuk penyata mesti ada tajuk ni. Dan mula dengan inventory awal. Tambah belian, terus tambah belian. Tolak inventory akhir. Tambah semua kos yang berkaitan dengan restoran. Dapat kos jualan. Kos jualan kena letak di kolom seterusnya sebab kita nak ambil jualan tolak kos jualan. Kalau dia ada di sini macam mana nak tolak? Jadi kita letak dia di sana supaya awak boleh tolak. Tolak dapatlah jawapan. Untung atau untung restoran. Never ever write untung kasar. Wrong. Kelab Persatuan tak boleh guna istilah untung kasar. That's all pelajar. Objektif kita hari ini kita nak belajar akaun penerimaan pembayaran, akaun kawalan belum terima, akaun kawalan belum bayar, akaun perdagangan tercapai. Jadi kita sudah belajar 5 akaun dah dalam tajuk Kelab Persatuannya. Selepas akaun perdagangan, awak akan buka akaun pendapatan perbelanjaan, penyata mengira dana terkumpul dan penyata kedudukan kewangan. Ada 3 akaun saja lagi. So it's not that difficult, sepatutnya boleh buat. Sebab awak sudah ada pengetahuan. Cuma ingat, format ni lah saya cuma risau awak pergi guna format macam perniagaan biasa kalau something wrong lah. Ini club kena tahu beza. Okay, kalau sudah faham, angkat tangan. Kita akan cuba latihan akaun perdagangan. Make sure you copy both format. Pastikan kedua-dua format ada di tangan awak. Jap sir, nak copy. Alright, no problem.
Done, sir. Alright, good, great. Okey, cuba soalan ni. Dalam soalan ini dia beri awak jualan kredit kedai, belian kredit kedai, jualan tunai kedai, belian tunai kedai, lesen kedai, upah kedai. Maklumat semua dia diberi, cuba ubat dalam dua bentuk. Itu saja. Kawan-kawan pun tak payah buka. Dia dah bagi dah jualan kredit berapa, jualan tunai berapa dia dah bagi. Sekadar nak bagi awak buat format dia sajalah. Belanja pengendalian yang dia tulis ini mewakili semua belanja yang berkaitan dengan kedai. Ya? Belanja pengendalian adalah belanja yang berkaitan dengan kedai. Kalau restoran, belanja pengendalian adalah belanja yang berkaitan dengan restoran. Share your answer. Untung kedai berapa?
Sudah, dah dapat jawapan tuan kedai. Siapa dah dapat jawapan tuan kedai? Boleh tak kira jualan? Ya, okey. Cuba buat dalam dua-dua bentuk ya. Tuan kedai 21,700. Pastikan jumlah jualan awak kena kira ni jualan kredit, ini jualan tunai. Jadi jumlah jualan ialah 58,000 ya, kena tambah dua-dua ni. Inventory awal 2,800, belian kena tambah belian kredit dan belian tunai 29,000, dapat 31,800, tolak inventory akhir 1,500, 30,300. Belanja pengendalian kita ada lesen 4,000, upah 2,000. Tambah kita dapat 36,300 kos jualan. So 58,000 tolak 36,300 kita dapat 21,700. Sama juga dalam bentuk penyata, inventory awal 2,800, belian 29,000, 31,800, tolak 1,500 inventory akhir, awak dapat 30,300 tambah 4,000 tambah 2,000, kos jualan 36,300, tolak awak dapat 21,300. Boleh belajar? Boleh, sir. Okey, senang saja kan ya? Okey, saya start presentation, saya buka balik soalan. I hope you all sudah faham. Tak ada masalah. Okey, tengok skrin. Baik. Kita nak gabung jalin semua apa yang kita sudah belajar sebelum ini dan juga apa yang kita belajar hari ini. Jadi hari ini awak sepatutnya boleh buka akaun yuran. Akaun yuran yang kita sudah belajar minggu lepas. Buka dahulu akaun yuran. So jangan tergopoh-gopoh, cari. Bila soalan suruh buka akaun yuran, carilah maklumat yang berkaitan dengan yuran belum terima, yuran belum terperoleh, yuran ahli, yuran lapuk. Format kena ingat. Selesaikan akaun yuran. Lepas tu akaun kawalan belum terima, cari yang belum terima. Lepas tu akaun kawalan belum bayar dan akaun perdagangan. Shall we do now? Saya harap anda masih ingat akaun yurannya. Ada 7 perkara kan? Kena ingat. Sini 3, sini 4. What is that? Kalau lupa, tengok contoh yang lepas. Okey, sekarang jangan terburu-buru. Just focus on yuran. Buka akaun yuran dahulu. Cari berapa pendapatan dan perbelanjaan dia. Alright. Settlekan akaun yuran. Nanti kita buka ABT, ABB, akaun perdagangan. Finish, that means you sudah faham apa yang kita sedang belajar. Sir, Ya. slide. Saya tak buka kau? Ya. God, sorry.
Okey, sorry lah. Ulang balik ya. Sekarang, okey. Saya dah tunjuk dah. Okey. Sekarang soalan kata sediakan akaun yuran dahulu. Jadi bila nak buka akaun yuran, carilah maklumat yang berkaitan dengan yuran sahaja ya. Yuran belum terima, yuran belum terperoleh, yuran ahli dan yuran lapuk. Guna semua tu untuk cari berapa pendapatan dan perbelanjaan awak. Saya harap awak masih ingat format akaun yuran. Okey, buat yang ini dahulu sekarang. Settle this one first. Dah habis akaun yuran, baru kita terus buat akaun kawalan yang lain. Cuba try akaun yuran.
Dah siap akaun yuran? What's your answer for pendapatan dan perbelanjaan? Siapa dah cuba? Atau dah lupa? Format dia ingat tak format dia? Senang saja kan? Format dia mula dengan yuran belum terima. Yuran belum terperoleh. Bank yuran lapuk. Yuran belum terima. Yuran belum terperoleh. Itu saja. Kalau awak ingat format ni memang boleh buat. Ya? Siapa nak beri jawapan tu? Okey. Pendapatan dan perbelanjaan 21,700. Okay, let us see. Yuran belum terima awal is 9,000. Yuran belum terperoleh awal 2,000. Bank 22,000. Yuran lapuk 1,200. Yuran belum terima akhir 7,000. Yuran belum terperoleh akhir 1,500. Jadi awak tambah 2,000, tambah 22,000, tambah 1,200, tambah 7,000. 32,200 tolak 1,500 tolak 9,000. Yes, you are right. 21,700. Tahniah kepada yang dapat jawapan. Yang dapat jawapan 21,700 telah angkat tangan. Nak tengok akaun yuran yang simple. Ni contoh satu ya. Akaun yuran contoh satu. Ya, bagus. Very good. Okey, dah boleh buat akaun yuran. Sekarang sambung dengan pelajaran hari ini. Akaun kawalan belum terima pula. You can do it, pelajar. Sure you can do. Bila buka akaun kawalan belum terima tu, pastikan ambil yang berkaitan dengan akaun kawalan belum terima ya. Cari yang berkaitan dengan akaun kawalan belum terima. Okey, contoh saya ambil warna kuning. Akaun kawalan belum terima awal, belum terima akhir. Dan ABT Restaurant. Ini saja. 3 perkara ni saja. Lepas tu cari jumlah jualan. Lepas tu bila buka ABB, tengok yang berkaitan dengan ABB saja. Akaun belum bayar, awal, akhir dan ABB Restaurant. Boleh pelajar, memang boleh buat.
Boleh pelajar, boleh cari jumlah jualan, jumlah belian. Boleh buka akaun perdagangan. Berapa jumlah jualan? Cepat sikit masa berlalu. Okey, ada yang dah cari 72,000. Let us try. Okey, tahniah yang dapat jumlah jualan 72,000, jumlah belian 32,000. Baik, teruskan dengan akaun perdagangan. Ambil maklumat yang berkaitan saja dengan akaun perdagangan.
Baik, kita tengok akaun perdagangan. Ada sesiapa dah kira? Untung ke, rugi ke? Untung 32,600. Baik, saya tunjukkan dengan cepat. Jualan kita ada 72,000. Inventory awal 5,200. Belian 32,000. Betul kan? Jualan 72, belian 32. Okey. Tambah 37,200. Tolak inventory akhir 1,400. Tambah lesen restoran, gaji restoran, okey. Tahniah. Baik. Itu sajalah pelajaran kita. Saya harap anda sudah faham nak buka akaun yuran, akaun penerimaan pembayaran, akaun kawalan dan akaun perdagangan. Jadi minggu depan saya akan ajak anda akaun pendapatan dan perbelanjaan. Untuk pengetahuan anda, akaun pendapatan dan perbelanjaan lah markah paling tinggi, ya, paling banyak. Okay, with that, thank you so much. I'll see you all again next week. Bye-bye. Thank you, sir. Thank you, sir. See you all. Thank you, sir. Bye, Okay, sir. bye.